InsyaAllah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم العني إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم العني إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan nikmat kesihatan, nikmat Islam, nikmat iman, dapat sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah. Di rumah Allah yang penuh keberkatan ini, Masjid Setia Alam, alhamdulillah. Pertama sekali saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan jazakumullahu khairan katsira kepada jawatan kuasa masjid, Tuan Nazir Masjid, ahli jawatan kuasa. Alhamdulillah, kuliah perisai daripada sihir dan gangguan jin diteruskan dengan izin dan kehendak Allah. Alhamdulillah. InsyaAllah hari ini saya bawa beberapa barang sihir yang memang benar-benar terjadi, yang memang pernah berlaku. Alhamdulillah, sebagai bahan bukti bahawa perkara ini bukan perkara yang mustahil dan ianya memang benar-benar berlaku di kalangan masyarakat kita. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah hari ini kita teruskan dengan kuliah kita, perkongsian kita, mengapa jin itu mengganggu manusia, perkara yang keenam. Hari ini dah masuk perkara yang keenam. Tinggal lagi 4 perkara sahaja. Dia ada 10 perkara. Hari ini dah masuk yang keenam, alhamdulillah. Jadi yang pertama, kita refresh balik, kita ingatkan semula apa punca-punca dan bagaimana syaitan ini, jin ini boleh mengganggu kita. Tak kiralah sihir ke, saka ke, apa pun tujuan dia mengganggu kita, mesti dia ada cara dan jalan untuk memasuki dalam tubuh badan kita. Jadi perkara yang pertama, bagaimana ruang dan peluang yang boleh dia masuk ke dalam tubuh badan kita adalah disebabkan lemahnya semangat dan roh kita. Bila mana kita ni banyak melakukan maksiat, bila mana kita ini penuh dengan sifat-sifat mazmumah, ketika itulah peluang yang paling besar dia nak masuk dalam tubuh badan kita. Kita lewat-lewatkan taubat kita kepada Allah. Saya tak nafi kita semua melakukan dosa dan melakukan kesilapan, tapi silapnya kita kadang-kadang kita ini melewat-lewatkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kurang istighfar kepada Allah. Jadi inilah ruang yang ada, peluang yang ada syaitan untuk mengganggu kita. Dia masuk ruang ini ke dalam tubuh badan kita, akhirnya mengganggu kehidupan kita, mengganggu ibadah kita. Tak kiralah sihir ke, saka ke, sama je. Jadi hari itu yang perkara yang pertama. Perkara yang kedua, bagaimana dia boleh masuk mengganggu kita adalah disebabkan kita tidak berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Kadang-kadang kita tinggalkan sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi. Kita tak baca bismillah, tak jaga adab masuk tandas, tak jaga adab ketika tidur. Kita langgar semua. Kita tak ambil berat tentang sunnah-sunnah ini.
Makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Kita makan tangan kanan, tangan kita kotor, akhirnya kita pegang cawan tangan kiri, kita minum. Dah ikut satu cara syaitan. Masa itu dia boleh masuk dalam tubuh badan kita. Nampak macam biasa tak? Itulah peluang yang ditunggu-tunggu. Tangan kiri ini memang aku punya favorite. Waktu tu dia masuk. Sebab dia nak masuk dalam tubuh badan kita ni, nak mengganggu kita ni, saka ke apa pun, bukan semudah yang disangka. Bukan mudah dia nak masuk. Sewenang-wenang dia nak masuk ganggu. Tak. Dia mesti ada cara, dia mesti ada peluang, ada ruang. Ini antara ruang dia. Bila mana dia dapat peluang, kita tinggalkan sunnah-sunnah Nabi ini, itu peluang paling cantik lah dia nak masuk. Dengan kadang kita kurang istighfarnya, kita tinggalkan pula sunnah. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, kita ada satu perasaan takut atau marah yang bersangatan. Ini juga satu perintah daripada Allah. Allah melarang kita, Allah menyarankan kita supaya menahan amarah. Memang ada perintah daripada Allah supaya tahan marah. Nabi kata, la taghdha walakal jannah. Siapa dapat tahan marah, syurga buatnya. Rupanya itulah jalan antara yang boleh dimasuk. Kita ada baran. Kita baran, kita tak dapat kontrol kemarahan kita. Kita maki orang, mencarut, naik tangan. Akhirnya itulah peluang yang dia ada untuk masuk dan mengganggu kita. Orang dah aim kita nak sihir kita ni. Barang dah letak semua, puja dah siap, cuma tunggu masa nak masuk. Itulah peluang dia ada. Kita tengah baran waktu tu, setengah stres, akhirnya kita lepaskan kemarahan kita, kita ikut nafsu marah, pum, sihir tu masuk dengan izin Allah. Dia dapat jalan dia. So jadi kawal marah ni. Cuba sedaya upaya kita kawal marah, supaya cubaan-cubaan gangguan daripada syaitan iblis ini kita dapat tangkis dia. Kita dapat blok sebelum dia nak masuk. Nak marah, astaghfirullahalazim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tarik nafas dalam, lepas, minum air. Ada, kita dah kongsi dah 5 kaedah menahan kemarahan yang diajarkan oleh Nabi. Kita dah kongsi dah tips-tips macam mana Nabi ajar kita nak kawal marah. Allahu Akbar. Rupanya sangat bermanfaat supaya kita terhindar daripada masalah gangguan makhluk halus ini. Okey? Itu yang ketiga. Yang keempat, perempuan atau lelaki yang suka bersolek secara berlebih-lebihan atau tabaruj. Kita dah kongsi dah. Make up tebal-tebal apa semua kerana nak menayangkan kecantikan, nak bermegah-megah. Peluang dia nak masuk ni. Jin-jin dah tunggu dah. Keluar make up cantik-cantik untuk menarik perhatian lelaki, untuk mencari kemegahan. Akhirnya inilah jalan yang dia ada. Hati-hati. Kita nak make up, nak cantik, silakan, tak ada masalah. Tetapi jangan berlebih-lebihan, supaya hindar daripada serangan makhluk-makhluk halus ini. Inilah peluang yang ditunggu-tunggu. Comel dia ni, kau tunggu. Sampai masa dia masuk. Tu yang mimpi kena tindih, mimpi bersama, keluar lebam-lebam kat badan, kerap sakit kepala, benci dengan suami, jadi panas baran tak tentu pasal, tuduh sihir. Ini sihir ustaz, orang hantar ni supaya kita berpisah, supaya kita ni keluarga berpecah belah. Padahal bukan sihir. Memang ada jin asyik yang sedang tunggu dia nak kacau, disebabkan comelnya kita ni. Dia tertarik dengan kita, kecantikan yang kita ada, dia tertarik. Akhirnya dia masuk dan mengganggu kita seperti sihir pemisah. Sama, tanda-tanda sama, tapi ada sedikit perbezaan kita boleh kenal. Ini pemisah, ini bukan pemisah. Ada simptom-simptom yang lain yang boleh kita detect bahawa ini bukan satu sihir, ini memang jin yang mengganggu sebab suka. Antara sebab tabaruj, berlebih-lebihan dalam berhias. Itu perkara yang keempat. Perkara yang kelima kita kongsikan pada bulan lepas adalah sedih yang bersengatan dan berpanjangan. Bila diuji oleh Allah, kita terlalu sedih, kita tak redha dan kita tak sabar. Kita tak dapat terima ujian daripada Allah. Kita macam meroyan, terjerit-jerit, terguling-guling bila berlaku musibah, menyalahkan takdir.
Peluang besar dia ada. Dia datang kepada kita waktu ini jiwanya tengah lemah, sedih yang bersengatan, kecewa yang bersengatan, tak dapat terima. Yang saya sebutkan, pakar psikologi kata apa, 2 minggu sahaja kalau sedih itu tak hilang, tak dapat dikawal, ketahuilah bahawa dia sudah ada masalah dengan mental. Cukup 2 minggu. Kalau tak boleh buat kerja lagi, menitik-nitik matanya lagi, tak boleh nak fokus dalam kehidupan, kena bawa pergi perawat, jumpa pakar psikiatris. Jangan dibiar. Dia dah ada masalah dengan kemurungan, depression, sangat berbahaya. Dia boleh membunuh dan dia boleh buat perkara di luar jangkaan. Sekarang kes yang paling kita takut dan kerap berlaku yang datang ke pusat rawatan adalah kelar tangan. Datang semua dah mengelar tangan dah, tak boleh kontrol perasaan tersebut. Tak tahu kenapa ada bisikan supaya kelar-kelar tangan tu, bunuh diri, selesaikan masalah, tamatkan riwayat. Siapa yang bisik, siapa yang gerakkan hati supaya bunuh diri tersebut? Syaitan. Syaitan. Dia pun tak tahu mana datang bisikan dan gerakkan hati yang sangat kuat supaya melakukan perkara tersebut. Saya jumpa di Batang Berjuntai, terjun tingkat 1, bisikan. Dia terjun tingkat 1, nasiblah dengan izin Allah patah kaki. Itu pun boleh lari lagi. Dah patah kaki boleh lari lagi, tangkap bawa pergi hospital, memang patah kaki. Mana datang kekuatan dia lari itu? Syaitan yang mengganggu dan membisikkan di dalam hati. Hati-hati, bila ada masalah daripada sudut emosi, jangan pandang remeh, buat segera rawatan, ambil tindakan segera, sebab dia membunuh dalam senyap. Jika akhirnya kita lambat, dia seperti bara, akhirnya sukar untuk diubati. Sukar, kena makan ubat penenang dalam tempoh masa yang lama, bergantung dengan ubat penenang, ada rekod masalah sekretaris, bahaya. Ada kad kuning daripada Kementerian Kesihatan, bahaya. Nanti bila ada rekod, susah nak kerja dan sebagainya. So kena hati-hati. Bila nampak ada simptom awal sebelum 2 minggu, sila ambil tindakan segera. Sebab sekarang umur dalam lingkungan sekolah menengah 13 hingga 25 tahun yang datang ke pusat rawatan, majoriti kelar tangan, tak kira lelaki ataupun perempuan. Stres, gagal dalam percintaan, tahap apa yang dia stres pun saya tak tahulah. Sekarang dia tak tahu, jiwanya lembut sangat, mudah sangat. Dulu kurang dengar lah, zaman abah-abah kita, zaman atuk-atuk kita, jarang dengar orang nak kelar-kelar tangan, jarang lah. Tapi sekarang, ya Allah, kita cukup takut. Yang datang ke pusat rawatan, dia tunjuk tangan dah dikelar-kelar. Dia pun bila kita tanya, tak tahu kenapa ustaz. Saya pun dengar orang suruh, saya dengar orang tu cakap dengan saya supaya terkelar. Buat. Akhirnya pergi berapa, ambil pisau, toreh. La haula wala quwata illa billah. Berlaku tak? Berlaku. Hari ini yang ke-6, macam mana jin itu boleh mengganggu kita, apa jalan yang dia ada. Yang ke-6 adalah memuja dan memanggil-manggil nama jin melalui mentera, jampi dan lain-lain. Kadang-kadang bukan kita buat, kita tersalah jumpa orang ketika dalam mencari ikhtiar. Hati-hati. Sekarang ramai yang masih menggunakan kaedah-kaedah seperti ini. Antaranya apa amalan-amalan yang boleh melibatkan perantaraan jin. Kadang-kadang kita tak perasan. Pertama, penggunaan mentera, jampi atau serapah. Bacaan-bacaan yang tidak jelas. Ketika merawat pesakit, mula-mulanya bismillah, cantik. Fatihahnya cantik, akhirnya senyap. Tak apa-apa dia baca, tiup. Makin teruk kita kena. Elok-elok tak ada jin, datang jin boleh mengganggu. Itu perkara pertama, macam mana dia boleh memasuk dalam tubuh badan kita. Yang kedua, penggunaan perkhidmatan khadam. Ada, masih menggunakan perawat-perawat ini menggunakan khadam ayat, khadam macam-macam khadam, rijalul ghaib, bunian. Ini semua adalah daripada golongan jin. Ramai tanya, ustaz, bunian tu jin ke? Rijalul ghaib tu jin ke?
Ya, kalau bukan jin apa lagi? Dia bukan manusia, dia bukan malaikat, dia bukan jin, dia adalah satu makhluk gaib yang Allah ciptakan. Kita pun pening. Yang kita tahu hanya ada malaikat, jin, iblis. Itulah yang kita tak nampak. Yang lain tak disebutkan dalam hadis. Tak ada dah. Kita cari sumber pun tak jumpa. Akhirnya Tuan Guru Saharudin jawab dalam buku penulisannya, menjawab tentang persoalan makhluk halus, rijalul ghaib, bunian, semua itu daripada kalangan jin. Kita tak boleh berkawan dengan mereka, tak boleh bersahabat dengan mereka, tak boleh menggunakan khidmat mereka. Full stop. Tegas saya bagi tahu. Okey, nanti saya bagi hujah dan dalil kenapa tak boleh. Okey, sebab dia melibatkan akidah. Jangan main-main. Bila ini melibatkan akidah, walaupun kita boleh sembuh tapi bukan dalam keredaan Allah. Tu kesan dia. Bila kita sembuh daripada sakit, hilang daripada masalah, tetapi bukan dalam redha Allah. Hati-hati. Macam mana lagi dia boleh datang ni ganggu kita daripada penggunaan jin-jin ini, ya? Bai'ah dengan amalan-amalan kebatinan yang sama dan tidak jelas. Dia masuk dalam perkumpulan ataupun dia masuk dalam apa-apa ilmu yang perlu ada bai'ah, akur janji, ada akad. Ada amalan-amalan tertentu. Kejap lagi saya tunjuk. Memang ada satu kumpulan mengamalkannya. Dia bagi buku, kat situ tulis tarekat Awaluddin Ma'rifatullah. Ditulis kat situ, memang tengok macam kitab agama. Tapi akhirnya amalan-amalan yang bertentangan dengan syarak malah memuja-muja jin. Nanti saya tunjukkan bukti yang ada. Macam mana pesakit itu insaf bila mana dah jadi masalah dalam family. Elok-elok nak berdekatkan diri dengan Allah, nak cari jalan agama, tapi tersalah, akhirnya sesat. Bila sesat, satu keluarga diganggu oleh syaitan ni. Kena hati-hati, ya. Yang keempat, mengamal dan mempercayai perkara-perkara khurafat. Ini pun biasa. Biasa. Paling simple atau perkara biasa kita jumpa. Apa kepercayaan dan amalan khurafat yang biasa kita buat? Memakai gelang-gelang yang dipercayai boleh menghindar gangguan jin. Ini teras kelo, ini teras kemuning hitam, ini teras bidara, ini teras macam-macam teras. Dijadikan sebagai gelang, pakai, jin tak ganggu. Ini kepercayaan khurafat, amalan khurafat. Dia percaya benda tu boleh menghilangkan gangguan makhluk halus. Itu satu kepercayaan yang khurafat. Dia pakai benda tu, satu perbuatan khurafat, double dapat. Kepercayaan khurafat pun dia dah buat, perbuatan khurafat pun dia buat. Kan bahaya. Khurafat akhirnya pergi kepada syirik. Jangan main-main. Ikhtiar ustaz. Ini tajribah daripada ulama. Orang dulu-dulu pakai, berkesan. Hati-hati. Itu termasuk dalam yang Nabi sebut, innar riqa' wa tiwala wa tamaim syirkun. Jampi, serampah, tangkal, pengasih itu syirik kepada Allah. Memakai gelang-gelang seperti ini adalah satu perkara khurafat sebagai tangkal yang boleh membawa syirik kepada Allah. Tu dia kesan dia. Hati-hati, ya. Tu kena hati kepercayaan tu. Pergi ke kubur-kubur minta tolong. Pergi kubur orang alim minta doa yang telah mati. Tawassul dengan orang yang telah meninggal dunia. Tidak disebutkan oleh Nabi dan tidak ada dalam agama. Nak bertawassul dengan orang soleh, pastikan orang soleh ini masih hidup. Kan tawassul tu ada 3. Pertama, nama-nama Allah serta zat-zatnya. Kita sebut nama-nama Allah. Yang kedua, kita bertawassul dengan amal soleh kita. Yang ketiga, kita bertawassul dengan
orang soleh yang masih hidup. Itu sahaja. Hati-hati. Ini pergi ke kubur-kubur keramat, minta doa supaya selesaikan masalah. Dalam kubur tu pun sedang dipersoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengah sibuk dengan urusan barzahnya. Kita sibuk dengan urusan duniawi kita. Yang ada dalam kubur sibuk dengan alam barzah. Tak sempat nak tolong kita sebenarnya. Nak menjawab persoalan mungkar dan nakir. Nak dipertanggungjawabkan apa yang dilakukan di atas dunia. Bukan perkara mudah. Sampai ke hari kiamat dibangkitkan semula. Tu kadang-kadang benda macam itulah yang menyebabkan kita diganggu oleh syaitan. Kita tak perasan. Kita pergi ke tempat-tempat percaya dengan nombor-nombor. Satu lagi, ada satu kaedah, ya, kita banyak masalah, kita tilik dengan Al-Quran, menilik dengan Al-Quran. Caranya buka Quran, mana surah yang kita buka tu keluar ayat, itulah ayat penawarnya, itulah ayat yang kena amalkan. Jangan buat. Jangan buat. Kaedah tersebut bukan daripada kaedah yang dibenarkan. Biasa kita jumpa buka Quran, ayatnya ni ikut gerak hati kita. Biasa tu dah sekarang punya style tu. Bagi nama, kiraan nama, dah tahu dah masalah orang ni. Ya Allah, itu semua tilikan al-arafin, al-kahin yang Nabi larang sama sekali. Tak ada orang tahu masalah kita kalau kita tak cerita. Takkan ada orang tahu. Tapi itulah sekarang dah jadi berleluasa dekat TikTok, dekat Facebook, boleh bagi semua benda ni. Ilmu-ilmu yang pelik-pelik mengarut khurafat ni. Tinggalkan, sebab inilah punca gangguan makhluk halus. Elok-elok tak ada gangguan, jadi masalah gangguan yang sangat serius. Lepas tu tuduh lagi sihir, tuduh lagi orang buat, tuduh lagi saka. Inilah punca yang utama. Kita yang buat masalah, kitalah yang buat sihir tersebut untuk diri kita. Nanti saya tunjukkan contoh barang-barang dan kepercayaan khurafat yang ada. Okey. Serta penggunaan tangkal dan azimat biasa. Ya, dipakai semudah itu. Cincin dipakai untuk menghindari daripada santau sihir, untuk jadi pemberani, jadi orang tunduk, jadi penggerun dan sebagainya. Pakai ini nanti orang akan tunduk dengan kita. Kelebihan batu ni ada istimewanya. Allah jadikan setiap batu ada kelebihan. Itu hujah dia. La haula wala quwata illa billah. Nabi tak pernah sebut benda tu. Nabi pakai cincin perhiasan tangan lelaki yang dibenarkan. Kita pakai ikut Nabi, sunnah, dapat pahala. Dapat pahala, mestilah ada sesuatu yang baik akan datang kepada kita, insya-Allah. Cukup sekadar itu. Bukan ada kelebihan-kelebihan yang lebih pada itu. Kalau tak ada sumber, jangan kita sebut. Tak ada sumber. Mana dalil yang sahih? Qurannya ke? Hadisnya ke? Tak ada. So hati-hati, boleh mendatangkan masalah syaitan mengganggu kita. Kau nak ada pendamping kau nak sangat, dia datang yang menjaga kita. Bukan cincin tu, tapi syaitan yang ada membenteng kita. Lepas tu mulalah ganggu anak-anak, ganggu isteri. Yang pemakai selamat. Biasanya pemakai insya-Allah dia okey. Tapi yang akan diganggu sekeliling-sekelilingnya. Hati-hati. Hukum penggunaan penghematan jin apa cara sekalipun. Okey, kita tak perlu pergi jauh-jauh, kita tengok pendapat yang ada di dalam negara kita. Keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan 2016. Jabatan Mufti Pahang menyebutkan bersahabat dengan jin dengan tujuan mendapatkan pertolongan dalam perkara-perkara yang ditegak oleh syarak adalah haram. Meminta pertolongan jin dalam merawatan perubatan hingga membawa kepada syirik adalah haram. Meminta pertolongan jin untuk mencari kekuatan dan kehebatan adalah haram. Meminta dan menggunakan khidmat jin untuk ilmu sihir dan nujum adalah haram. Pandangan Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan 23 Oktober 2018 menggunakan khidmat jin adalah dilarang bagi menyekat jalan-jalan yang membawa kepada kerosakan akidah. Ini dikali sebagai zaduz zara'i. Jadi untuk menyekat dari terganggunya kesesatan daripada sudut akidah, maka diharamkan dan dilarang. Fatwa kebangsaan.
negara Malaysia. Full stop. Kalau nak marah, jangan marah saya, marah fatwa. Semua yang memberikan pendapat adalah ilmuwan, para alim ulama yang menyatakan bersahabat menggunakan perkhidmatan jin ini adalah dilarang dan diharamkan. Hati-hati, sebab dia boleh membawa kepada keburukan. Ya, tu contoh. Seterusnya, kita tengok apa amalan orang dulu-dulu. Contoh saya bagi apa yang pernah berlaku. Ini kajian yang dibuat oleh Dr. Amran Kasimin. Saya pernah belajar dengan dia selama 3 tahun. Ya, antara kajian yang menarik perhatian kita, bagaimana penunduk ini dibuat. Dulu, bukan dulu, sekarang pun masih ada yang mengamalkan. Kita tengok kenapalah orang ni jadi macam bodoh je, ikut je cakap dia ni. Apa dia cakap, ikut. Apa semua minta, bagi. Tak boleh nak larang, tak boleh nak ditegur. Jadi bodoh je. Rupanya memang ada satu kaedah sihir, ya, untuk membuatkan seseorang ini jadi bodoh. Ikut aja. Contoh, pernah berlaku kes ini, ya, iaitu penggunaan nasi kangkang ataupun tangas. Masih berlaku ke? Masih berlaku. Jangan ingat benda ni masih tak ada. Ada. Sanggup kerana keduniaan, kerana, ya, nakkan sesuatu. Contohnya kepada suami kita. Contoh, ya, ini yang berlaku. Apa bahan-bahan yang digunakan untuk buat nasi kangkang ini? Okey, ini disebut dalam kajian Universiti Kebangsaan Malaysia. Ya, beberapa bomoh ditemui dan diinterview menyatakan perkara ini, bagaimana kaedah ini dibuat. Yang pertama, cara nak buat nasi kangkang. Bahan-bahan yang utama adalah nasi yang baru dimasak. Yang kedua, darah haid, daki, kekotoran celah-celah kuku, air longkang. Darah haid, daki kita ni kita kumpulkan, kotoran celah-celah kuku atau air longkang. Nasi yang masih panas berwap digaulkan bersama bahan yang dikangkang dan dikangkangkan sehingga berpeluh. Nasi yang masih panas-panas tu digaulkan bersama bahan-bahan ni tadi dan dikangkangkan sehinggalah berpeluh. Bila dah berpeluh, tisan peluh itu masuk ke dalam nasi dan nasi ini diberi makan kepada mangsa. Datuk Dr. Amran Kasimin, Sihir Satu Amalan Kebatilan, muka surat 176. Nasi kangkang. Kalau kena, gila buatnya. Jadi bodoh je, ikut je. Mereka ni berlaku tak berlaku. Tu security yang saya pernah cerita, dia jaga seorang datuk. Dia ni security bodyguard datuk, pakai pistol, badan besar, kerja security, jaga datuk. Datang pusat rawatan menangis-nangis. Sampai tak boleh nak cerita, yang cerita kawan yang bawa. Kenapa ni, saya tanya. Tak tahulah ustaz, isteri dia ni kalau pergi kerja, hari-hari dia bagi duit belanja RM20, RM30, itulah setiap hari dia. Ataupun 2-3 hari lah duit tu akan digunakan untuk duit belanja. Apa isteri cakap, semua dia ikut. Kalau kata jangan keluar, jangan keluar. Semua tak boleh. Pergi kerja ni pun dengan arahan isteri. Datuk Seri kenapa menangis hari ni? Pagi tu sebelum pergi kerja, dia kena lempang dengan isteri, kena tampar dengan isteri, pistol kat kanan ni. Kerja jaga datuk, pistol ada sebelah kanan. Sebelum pergi kerja, kena tampar dengan isteri, menangis. La ilaha illallah. Mustahil tak dia kena benda macam ni? Tak mustahil. Tak mustahil. Bila ruqyah, baru dia sedar, astagfirullahalazim. Baru dia rasa macam ada yang pegang dia, ada yang mengikat hati dia supaya tunduk dan terus tunduk. Ini salah satu kaedah sihir yang menyebabkan suami terkena. Ya, tu contoh. Satu lagi, amalan ini masih ada dan pengamalnya masih wujud. Hati-hati, tak kira muslimin ke muslimat, hati-hati. Sihir minyak dagu masih ada tak? Ada. Yang kena boleh gila. Kalau kena ni, la ilaha illallah. Apa bahan-bahannya? Mesti ada perempuan mati dibunuh. Laki mati dibunuh, tak jadi.
mesti perempuan mati dibunuh. Itu second grade. First grade, mayat perempuan mati beranak sulung. Yang kedua, mayat itu perlu disandarkan di sebatang pokok dengan tangan kanan dan kirinya dipegang. Kena ada 3 orang pekerja. Bawa mayat ni pergi masuk dalam hutan, disandarkan ke batang sebatang pokok. Okey, dipegang mayat ini. Seorang pegang tangan kanan, seorang pegang tangan kiri. Seorang lagi pegang tempurung kelapa jantan. Tempurung kelapa pun ada jantan, ada betina. Mana nak tahu jantan betina? Daripada mata tempurung tersebut. Ada yang tak ada mata, ada yang mata 3, ada yang mata 1, ada yang mata 2. Daripada mata tempurung itu kita tahu jantan atau betina. So tempurung ini digunakan, letak di bawah dagu mayat tadi, dibakar menggunakan lilin, dilayurkan lilin di bawah dagu mayat tersebut. Minyak itu menitik dalam tempurung, dibawa balik dan dipuja. Dipuja. Apa bacaan dia? Ada bacaan dia. Lepas dia ambil, bawa balik, mayat itu jadi macam mana? Dibiarkan dalam hutan. Hati-hati kalau tengok ada orang mati dibunuh, kadang-kadang dah ada orang standby, duk perhati kubur. Ni orang ni mati dibunuh ni perempuan. Lagi-lagi nak kuat, perempuan mati bersalin anak pertama. Ramai yang akan tunggu. Mayatnya akan dikorek balik, dia akan bawa ke dalam hutan, dia buat perkara-perkara sebegini. Apa jampi yang dibacakan? Contoh nama mayat ini Hanem. Contoh nama dia Hanem. Hanem, aku perintahkan kau buat kerja. Aku hendak orang itu sebut nama orang yang kita nak. Kau ikut perintah aku. Kalau kau tak mau buat, aku tak beri engkau makan. Datuk Dr. Amran Kasimin, Satu Amalan Kebatinan, muka surat 122. Jampi ini disebutkan, ya, dengan bahan minyak itu tadi. Dan minyak ini dicalitkan kepada mangsa. Berlaku tak? Berlaku di Meru. Seorang ustazah diceraikan dengan talak 3 oleh suami. Suami jadi gila talak, nakkan ustazahnya balik. Jadi gila. Dia jumpa seorang bomoh, dipercayai digunakan minyak dagu ini, dicalitkan kepada bekas isterinya. Jadi gila ustazah ni. Tengok muka suami, nak peluk suami, rasa terlalu sayang dan terlalu rindu. Tak boleh nak makan, hilang selera makan. Tengok pinggan nampak muka suami, tengok dinding nampak muka suami. Jadi gila dengan suami serta merta. Ni kesan dia. Apa? Minyak dagu. Ini bila kena ni? Setahun 2 tahun yang lepas. Bukan 20 tahun 30 tahun yang lepas. Bukan dulu-dulu punya cerita. Setahun 2 tahun yang lepas. Kalau pergi hospital, sekretaris doktor kata gila, tak tahu punca, sihir yang asas daripada minyak dagu. Berapa harganya? RM100,000. Minyak ini akan ditanam dalam tanah. Ikut Muharram bulan mengambang, minyak penuh, top up semula. Minyak akan penuh sendiri pada setiap bulan mengambang, lagi-lagi bulan Muharram. Dan nak Muharram ni macam-macam ada ni. Santau aktif, hati-hati. Santau akan diaktifkan, barang-barang sihir ini akan diaktifkan. Itu contoh, ya, penggunaan barang-barang khurafat dan penggunaan perkhidmatan jin. Hati-hati, ya. InsyaAllah saya buat contoh barang khurafat. Apa amalan yang biasa kita jumpa pada pesakit yang menyebabkan kita diganggu. Okey. Ini antara yang rare lah. Kaki harimau. Dia bukan misai lagi, tapi ia adalah kaki komplit dengan 5 kukunya, dengan kulit-kulit ada, diletakkan di dalam kain kuning. Kita tak tahu asalnya ini adalah kaki harimau. Bila mana cucu dia jadi masalah, pengamal sihat, cucu jadi macam mana? Jadi, ya, seorang yang tak nak pergi sekolah, seorang yang tak nak belajar, seorang yang kurang hajar, hisap rokok, lawan cikgu, lawan mak ayah, degil. Ikhtiar pusat rawatan, ruqyah, jadi harimau.
dah berdengus budak ni. Mana datang harimau dalam budak ni? Kaji punya kaji, nah atuk dia punya barang. Atuk simpan benda ni. Tanya atuk kenapa buat ni? Tak tahulah ustaz dulu. Kan orang tengok saya tak berani angkat muka. Tanya orang sekeliling, betul. Orang ni memang cukup terkenal kawasan tu. Tak berani nak cakap apa-apa dengan dia. Kalau dia buat salah pun, siapa berani tegur? Kalau dia cakap tak boleh ubah. Ini amalan dia. Yang kena siapa? Cucu. Dia kena tak? Dia sihat walafiat. Kesian dekat cucu, saya serah lah ustaz. Tak apalah ustaz ambil lah. Batalkan ustaz, kesian cucu saya. Apa nak jadi dengan dia ni nanti? Oh tahu. Bas tu barulah buang benda ni, tawarkan dengan izin Allah. Baik budak ni belajar tahfiz, elok masuk tahfiz. Ni kuku, kaki komplit harimau. Ni vest pemakainya, ya, dia ada pemakai lah. Bila dia pakai vest ni kat dalam, sebagai baju dalam dia, lepas tu baru dia pakai kemeja. Okey, mana? Ni. Dekat vest ni ditanamkan beberapa tangkal. Satu kat tepi sini ada, tepi sini ada. So dia pakai vest ni. Vest ni bukan vest kosong. Orang ni kalau kita jumpa, memang kita akan iakan saja apa dia cakap. Lagi satu, apa yang dia buat, ya, kebal. Tak load dengan senjata, dengan apa-apalah dia katalah. Tapi satu masalah yang berlaku pada dia. Masalah apa? Dia sakit jantung. Kena masalah jantung tersumbat, nak kena bypass. Doktor dah nampak blokage lah. Ni bukan kecil punya blokage. Tak boleh dah nak pakai stand ni, tak main. Bypass. Tak apa, dia ikhtiar. Cuba sebelum nak bypass. Buang benda ni. Dengan izin Allah, clear. Tak jadi bypass. Cancel bypass. Siapa yang blok? Syaitan. Dalam salur darah dia. Amalan ni. Satu keluarga daripada anak pertama, kedua, ketiga, keempat, habis ada gangguan. Semua diganggu disebabkan pemakainya ni. Vest ni ada tangkal dekat dalam vest ni. Nanti boleh tengoklah, ditanam, dijahit. Dijahit kat tepi-tepi macam ni. Okey. Ni, minta maaf saya sebut, kebanyakan yang saya dapat benda ni pada pembantu rumah warga asing. Okey, tuan bos dia biasanya akan tunduk dengan dia. Dia buat salah pun okey aja. Akhirnya satu rumah diganggu dengan makhluk halus. Bila kita tengok dibawa pembantu rumah tu, dia memakai di pinggangnya. Dipakai di pinggang. Dalam ni kalau kita buka, ada wafak dan azimat yang dipakai. Apa dalam dia? Contohnya ini, kulit binatang. Kulit, dia kata kulit rusa putih ke macam tu lah. Dia kulit rusa, dia kata. Tapi terdapat ayat-ayat jampi yang ditulis di belakangnya berwarna merah ni. Apa ayat dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ayat Quran. Ditulis dengan Al-Quran, kita masih boleh baca. Tapi ada beberapa rajah-rajah yang kita tak faham. Itu yang dipakai. Akhirnya yang kena ganggu, satu rumah kena. Dengan tuan rumah kena, pekerja ni pun kena, anak-anak pun sakit. Ni pemakainya. Bukan satu ni, kalau kat pusat rawat tu berlambak-lambak. Sebelum nak cari pembantu rumah, pastikan dia clean. Tak ada memakai benda-benda yang macam ni, supaya kita terhindar daripada masalah gangguan makhluk halus.
Yang ini kisah dia pun menarik. Bila saya buka dalam benda macam ni, cuma beza dia pakai warna hitam. Kita koyakkan dalam dia, dalamnya keluar yang macam ni, ada kulit binatang. Saya tanya apa tujuan dia pakai ni. Dia kata halimunan, supaya orang tak nampak bila berlaku sesuatu. Roblox selamat, JPJ polis selamat. Dia kata paling best Roblox mana? Hospital Kelang. Nak masuk ke Hospital Kelang tu punya ke ward-ward, kan banyak security kena lalu. Daripada depan, tengah, dekat lift, sampai kat lift, dekat bahagian tu semua ada Roblox dengan security. Pakai ni selamat. Sila. Dia kata halimunan. Sakit tak? Sakit. Yang sakit siapa? Isteri. Keluar lebam-lebam kat badan tak tahu punca, jadi sakit kepala yang amat sangat, jadi masalah besar. Ya, ini contoh. Ini ada seorang, ya, dia macam pelik. Dia kata dia masuk satu tarekat. Dia kata dia masuk satu tarekat dan dibagikan buku amalan sebegini untuk menyertai tarekat tersebut. Kita berhenti untuk azan sebentar. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita sambung dalam seminit lagi. Okey, tu antara beberapa bahan yang pesakit telah serahkan dan untuk dilupuskan insyaAllah. Jadi antara kadang-kadang bagaimana kita ini boleh terganggu dengan makhluk-makhluk ini, antara puncanya adalah amalan-amalan yang salah dan tidak bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah. Contoh yang saya pernah dapat ni, dia kes nak masuk tarekat. Memang buku yang ditulis depan ni mula-mula macam betul amalan-amalan. Akhirnya antara amalan yang dia perlu buat dan amalkan, dia panggil silat malaikat. Silat ni tak perlu belajar, cuma menjampi, dan kita tengok apa kesan dia kata, apa jampi yang perlu dibaca ketika nak tidur, silat malaikat ni. Ini salah satu amalan yang ada dalam tarekat tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Doa Allah akan tudungku, Muhammad akan payungku, Kariman katibin di kiri kananku, sidang malaikat mengiringkan aku, dahulu Allah, kemudian Muhammad, Sulaiman waalaikumsalam, Daud khalifatullah, Musa kalamullah, Isa roh Allah, ya Annan, ya Dayyan, ya Burhan, ya Sayyidi, ya Maulana Allah, jua yang mengetahui, berkat aku memakai Syekh silat khalifatullah dalam kandung kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang dibaca sebelum tidur. Pesanan ini ditulis terang-terang dekat sini. Diamalkan ketika nak tidur. Hendaklah dalam keadaan berwuduk. Dinasihatkan tidak tidur bersama isteri. Ditakuti ada pula yang kena tendang. Selamat beramal. Ditulis dengan jelas. Bukan saya cakap, amalan dalam tarekat ini. Banyak lagi amalan-amalan yang diperturunkan. Yang sakit, isteri, anak-anak, kaum keluarga. Pengamal sihat, pengamal okey. Yang jadi masalah sekelilingnya. Jadi hati-hati. Jika masih ada perkara sebegini, perlu diselesaikan, tinggalkan, bertaubat kepada Allah, buang. Kalau masih ada lagi pusat-pusat rawatan, kita pergi mana-mana jumpa perawat, kita nampak diselitkan dengan benda-benda begini. Dekat pintu rumah dia ada, kadang-kadang dekat dinding dia mengubat. Tapi masih ada senjata-senjata yang dibalut dengan kain kuning. Salah tak balut kain kuning? Memanglah tak salah, harus je nak balut dengan kain kuning. Tapi kita tanya kenapa balut kain kuning? Apa tujuan dia balut? Bila tanya, jawapan yang saya dapat, pakaian dia ustaz. Pakaian? Saya pun tak faham. Pakaian apa? Takkan senjata macam ni perlu dipakaikan? Yang dipakaikan pakaian kepada penjaga keris ini, badik ini. Perlu dipakaikan supaya bisa jadi ada roh. Na'udzubillah. Jangan buat siapa perawat datang pusat rawatan, benda ni tergantung, relax. Kita pun pergi berubat dengan dia, sembuh pula tu. Hati-hati. Kalau ada nampak sebegini, tinggalkan dengan segera. Quran sebesar ibu jari diberikan kepada pesakit sebagai ikhtiar daripada gangguan. Ni Quran ustaz, apa masalah? Dipakaikan kepada kalung, diletakkan dalam kalung. Dalam kalungnya ada Al-Quran 30 juzuk sebesar ini. Macam mana kita nak baca sebesar ini? Ini saya boleh confirm, tangkap. Tak boleh dibaca, bukan untuk diamalkan, tapi dipakai sebagai ikhtiar untuk mengelakkan gangguan. Inilah tangkal syirik kelas pertama kepada Allah.
Siapa masih ada, bertaubat, lupuskan dengan segera. Ini satu penghinaan kepada Al-Quran. Al-Quran tidak selayaknya dijadikan sebegini. Al-Quran perlu dimuliakan, Al-Quran perlu diamalkan, perlu ditadabbur, bukan dipakai sebegini. Ini yang berlaku. Okey, yang terakhir saya boleh tunjuk, yang biasa datang cincin-cincin sebegini. Ada wafak-wafak dia, ada tulisan-tulisan kalimah-kalimah di cincin ini. Dipakai, beli dengan harga berapa saya tanya? RM30. Tengok dekat Shopee memang ada jual. Tengok khasiat dia tulis. Penunduk, pemberi rezeki, boleh baca fikiran orang, kebal santau, kebal sihir, semua disenaraikan. Kelebihan-kelebihan memakai cincin berwafak ini. Allahu Akbar. Ini syirik akbar, bukan syirik kecil-kecil lagi yang memerlukan taubat nasuha. Kalau kita biarkan, na'udzubillah, kalau tak sempat bertaubat, dosa yang tidak diampunkan. Hati-hati, ya. Kita nak belajar perisai daripada sihir dan jin. Kita kena selesaikan benda ni. Kalau masih ada, selesaikan, buang ataupun lupuskan, biiznillah Allah lindung dengan izin Allah. Maka gangguan-gangguan tadi akan pergi dengan izin Allah. Okey, wallahu alam. Mungkin sekadar itu. Kita akan jumpa pada kuliah makan datang bulan hadapan, insya-Allah. Moga-moga bermanfaat. Moga-moga kita semua dalam rahmat serta kasih sayang Allah. Moga-moga kita dalam perlindungan dan penjagaan Allah. Wallahu alam. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'as innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.